memberhentikan Huja dan saya menjemput Yang Berhormat Kepayang untuk membuat perbahasan. Terima kasih. Terima kasih Datuk Speaker. Yang kepada Yang Berhormat rakan saya, Yang Berhormat Canning, tak apalah, maafkan cenderiang ni. Ini waktu ada orang ni hidup tak segan. Yang Berhormat dari Kepayang jangan personal, ha? Minta supaya terus masuk dalam perbahasan. Saya rasa ni memang ada pula. Saya tadi dengar kawan lama saya berucap cenderiang ni. Ada pihak sekarang dia hidup tak segan, mati tak malu, dan mandi tak basah, makan tak kenyang. Dia ada sudah kerana partinya sudah jadi parti 7-Eleven. Maklumlah. Datuk, betul. Dia siapa makan ciri dia. Ya. Saya tak sebut siapa makan ciri dia rasa pedas. Cuma ada orang sekarang saya dengar tu, ada orang pandai menggilap kasut. Masuk perbahasan. Terima kasih. Terima kasih Speaker kerana dia teringin sangat nak jadi exco ni. Terima kasih Datuk Speaker. Dulu Pantai Remis, kini Kepayang. Saya bangun untuk menjunjung kasih membahas titah diraja Duri Yang Maha Mulia Pemangku Raja Perak sempena perasmian Dewan Yang Mulia ini pada sesi ini. Tuan Yang Dipertua Datuk Speaker, seperti mana yang dititah oleh tuanku, bahawa demokrasi memberi hak kepada rakyat untuk memilih kerajaan. Prinsip demokrasi menghormati kebebasan rakyat untuk memilih kerajaan adalah berakarkan kepada konsep kerajaan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bersumberkan kepada ucapan bersejarah Presiden Abraham Lincoln bertarikh 19 hari bulan November tahun 1863 yang dikenali sebagai The Gettysburg Speech. Tuan Yang Dipertua, seirama dengan ucapan yang tersohor ini, hari ini, tanggal 28 Ogos, adalah tarikh genap 50 tahun. Ucapan bersejarah oleh pemimpin civil liberties, Martin Luther King Jr. yang bertajuk, quote, I have a dream, unquote. Dalam kandungan ucapan yang terkenal ini, di mana diucap di depan lebih 250,000 rakyat, tokoh yang disanjung tinggi ini telah menghantar mesej yang jelas supaya perkauman diberhentikan di bumi Amerika. Antara petikan yang terkenal dengan izin, quote, I still have a dream deeply rooted in the American dream. One day, this nation will rise up and live up to its creed. We hold this truth to be self-evident, that all men are born equal, unquote. Tanggal 28 Ogos tahun 1963, walaupun sudah genap 50 tahun, tetapi suara dan amanat Dr. King masih berkumbang kuat di udara dan konteksnya amat relevan kepada tanah air kita, khususnya Malaysia kita yang tercinta ini akan meraihkan Hari Kebangsaan yang ke-56 pada tanggal 31 hari bulan Ogos ini. Tuan Yang Dipertua, susulan daripada amanat yang penuh bersejarah ini, Perlembagaan Persekutuan kita turut memperuntukkan dalam perkara 8, iaitu semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang. All men are equal before the law, dengan izin. Semangat dan intipati ini telah dipersetujui oleh Reid Commission dan kemudian dimaktubkan dalam undang-undang terutama tanah air kita, iaitu perlembagaan. Maka, setelah tanah air kita sudah merdeka lebih dari setengah abad, saya ingin menjemput semua pihak, rakan di sebelah sana, rakan di sebelah sini, untuk merenung bersama. Adakah tanah air kita yang kita cintai ini benar-benar sudah bebas dari perkauman atau sebarang bentuk ekstremisme? Adakah perkauman sudah diberhentikan di bumi kita yang disayangi ini? Saya percaya banyak lagi yang perlu dilakukan oleh semua pihak untuk membantu mencapai perpaduan dan integrasi nasional. Dan yang penting, semangat cinta negara harus dari dalam terpendam dalam hati, bukan dipaksa secara undang-undang. Sukacita saya menyarankan kepelbagaian budaya, kepelbagaian bahasa, kepelbagaian agama dan mahupun kepelbagaian kaum di bumi bertuah ini sebenarnya adalah satu kelebihan dan bukannya satu kelemahan. Tuan Yang Dipertua, oleh kerana negara ini berbilang kaum dan budaya, kita digelar Malaysia Truly Asia. Tidak ada negara lain lebih layak dari Malaysia. Oleh kerana kepelbagaian bahasa, anak Malaysia berdaya saing di ketika berniaga di pesada antarabangsa.
demi kemajuan negeri kita dan masa depan anak cucu kita. Satu anjakan paradigma perlu dilakukan oleh pihak kerajaan supaya dasarnya bebas dari segala bentuk perkauman, supaya teladan yang baik ini diikuti oleh rakyat jelata kita dari pelbagai lapisan. Tuan Yang Di-Pertua, saya ada satu impian. Tidak kira sama Ahmad, Akau atau Mbutu Sami, anak-anak kita bukan sahaja dapat duduk semeja, makan bersama dan bekerja sama. Semua anak yang lahir di Malaysia akan berasa tanah air mereka penuh dengan harapan. Dan apabila mereka sanggup bekerja keras, peluang yang adil dan saksama akan sedia untuk menanti mereka. Demi merealisasikan impian ini, sukacita saya cadangkan bahawa tidak ada lagi parti yang berasaskan kaum dibenarkan di bumi kita yang tercinta ini. Semua parti politik yang wujud tidak harus membiarkan kaum atau warna kulit dijadikan batu penghalang kepada perpaduan nasional. Datuk Suka- Ketua, boleh Yang berhormat, Kepayang ada yang nak celah. Penjelasan. Cenderia hanya pandai menggilap kasut, tak bagi laluan. Tadi Kepayang, cenderang ada bagi laluan. Masa yang terhad, saya rasa tak payah bazir masa. Ini tak ada kelas. Cenderang dia tak bagi laluan. Jikalau ada injury time boleh lah. Tapi saya takut nanti tak ada masa. Duduk. saya cuma nak tahu. Sukacita saya cadangkan bahawa sektor Apa pendidikan bentuk kita demokrasi harus dijadikan parti model bebas Pemilihan Bangsa yang daripada diamalkan oleh perkauman. DAP. Ini MCA mau tutup kedai, duduklah. Lain kali Disember duduk balik, saya tahu. Dia yang mengundang kekecohan, yang mengungkit-ungkitkan dia, bukan saya. Tuan Di-Pertua, sukacita saya cadangkan bahawa sektor pendidikan kita harus dijadikan model bebas dari segala bentuk perkauman, di mana semua institusi pendidikan, sama ada SJKT, SJKC, UiTM, MRSM, mahupun sekolah agama rakyat, institusi pendidikan seharusnya melapangkan dada menerima semua kaum asalkan dia anak Malaysia. Kurikulum yang berasaskan perkauman seperti Biro Tata Negara harus digubah semula untuk memberi perspektif membina dan berdasarkan kepada prinsip inclusiveness but not exclusiveness. Umpamanya, sekolah jenis kebangsaan Cina, aliran sekolah ini telah memberi teladan yang baik kepada kita semua. Aliran SJKC telah wujud di Malaya sejak tahun 1815, iaitu 198 tahun dahulu. Di tanah air kita sebelum kita merdeka, sekolah Cina sudah wujud. Walaupun sentiasa menghadapi pelbagai diskriminasi dan pancaroba yang cukup menyayat hati, kini pelajar-pelajar yang menuntut di SJKC lebih kurang 85,000 adalah pelajar bukan keturunan Tionghoa. Dengan kata lain, anak Melayu, anak India, anak orang asli, semua ada belajar di sekolah Cina. Kesudian SJKC menerima pelajar bukan keturunan Cina tidak melemahkan institusi tersebut. Sebaliknya, ia semakin mendapat pengiktirafan dari ibu bapa khas dan masyarakat secara umum. Saya bersetuju kepada kenyataan Menteri Belia dan Sukan, Khairi Jamaluddin, dalam satu forum baru-baru ini. Beliau menyatakan pihak yang cuba menyaran supaya sekolah vernacular ditutup adalah kurang waras. Pandangan beliau itu adalah tepat dan benar. Tujuan saya membangkitkan testimoni ini adalah supaya model sekolah jenis kebangsaan ini dijadikan ilham dan buah fikiran, cebisan buah fikiran untuk kita sama-sama merenung dan mengambil iktibar bersama. Tuan Di-Pertua, Pakatan Rakyat adalah bagaikan embung pagi yang menyegarkan, pancaran matahari yang membawa harapan baru. Oleh itu, Pakatan Rakyat mendukung prinsip semua anak Malaysia adalah cahaya mata kita. Mereka layak diberi layanan yang adil dan saksama. Kita tidak mahu lagi mendengar keluhan yang menyayat hati. Quote, "We love our country, but does our country love us?" Mengikut laporan World Bank, lebih daripada 1.06 juta anak Malaysia terpaksa meninggalkan bumi yang bertuah ini untuk mencari nafkah kerana mereka tidak dapat peluang yang adil. Ini merupakan satu kehilangan modal insan yang cukup serius. 1.06 juta rakyat Malaysia. Oleh kerana itu, saya rasa pada ambang kemerdekaan ini semua pihak,
rakan sebelah sini, rakan sebelah sana. Kita harus, for the sake of the country, we have to have a new mindset and new policy. Tuan Dipertua.